السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu, mempelajari kitab Jam'ul Fawaid yang telah dikarang oleh seorang ulama yang terkenal, yaitu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kerana kita berada pada tahun baru, bulan Muharram, maka adalah lebih baik kita membaca perkara yang berkaitan tentang bulan Muharram. Jadi pada pagi ini kita akan baca muka surat 129. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. باب فضل عاشوراء وفضل صوم يومه. باب فضل عاشوراء وفضل صوم يومه، أي هذا باب في بيان فضل عاشوراء wa fadli saumi yaumil Ashura. Ini suatu bab pada menyatakan kelebihan hari Ashura dan kelebihan puasa pada harinya, pada bulan Muharram ni. Ketahui olehmu mana Ashura, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Jadi hari Ashura ialah yang ambil kalimah Asyara. Jadi paling masyhur ialah hari Asyura ni ialah hari yang ke-10. Walaupun ada ulama menyatakan maksud Yaumul Asyura ialah hari yang lain. Dalam kitab kita ni bahaskan. Kata qil, pandangan yang kedua kata dinamakan hari Asyura, iaitu hari ke-9 daripada bulan Muharram. Itu hari yang ke-9. Hari Asyura ialah hari yang ke-9. Dan kata qil, pandangan yang ketiga pula. Ini semua tak kuat. Qil ni ialah pandangan yang tidak kukuh dari sudut alasannya. Kata qil, hari yang ke-11 daripada Muharram. Hari Ashura ialah hari yang ke-11. Sebab Nabi SAW galakkan kita berpuasa pada bulan ini, iaitu 9 dan 10. 9 dan 10. Tapi Nabi SAW tak sempat puasa
hari yang ke-9. Kalau aku dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umurku pada tahun ke depan, nescaya aku puasa pada hari yang ke-9. Mana 9 Muharram dan 10 Muharram. Oleh sebab itu khilaf di sudut ulama, ada yang mengatakan 10 hari Ashura ni lah hari yang ke-9. Tapi yang paling masyhurnya berapa? Dan qaul yang sahih, iaitu pandangan yang paling kuat dan diterima berdasarkan riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hari yang ke-10. Itu hari yang ke-10 Muharram ni ialah dinamakan hari Yaumul Asyura. Disunatkan kita berpuasa. Jangan pula hari yang Asyura ni kita buat kemah besar-besar, ajak orang makan. Kita panggil anak yatim, alhamdulillah. Tapi hari Asyura ialah hari kita berpuasa 9 dan 10. Bukan kita makan sedap-sedap hari itu. Nak makan waktu malamnya. Yaumul Asyura. Dinama hari Asyura ini, dinamakan hari Asyura kerana di hari yang ke-10. Dan hari yang ke-9 dinamakan Tasu'a, iaitu hari ke-9, Tis'ah. Jadi hari Tasu'a. 9 dan 10 disunatkan kita berpuasa. Nanti dihuraikan dalam kitab kita ni kelebihan-kelebihannya. Dan dibaca pada awal tahun. Malam tadi kita baca pada awal tahun. Ini kira awal tahun kita ni. Dan dibaca pada awal tahun, iaitu awal bulan Muharram, seperti kata Syekh Jamaluddin Sibti Ibnil Jauzi rahimahullah ta'ala. Jadi Al-Allamah Jamaluddin Sibti Ibnil Jauzi, mudah-mudahan Allah melimpahi rahmat kepada beliau. Kata Syekh Jamaluddin ni, telah mengajar akan daku Syekh Umar, telah mengajar kepada daku oleh Syekh Umar Ibnu Qatadah, sini Qudamah ya. Kalau dalam kitab Arab, Syekh Umar Ibnu Qatadah Maqdisi. Kalau Ibnu Qudamah seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab Ahmad Ibnu Hanbal. Mudah-mudahan yang betulnya Ibnu Qatadah. Syekh Umar Ibnu Qatadah Al-Maqdisi. Ini dalam teks Arab dia. Qala al-allamatu Jamaluddin Sibti Ibn al-Jauzi taghammadahu Allah Ta'ala birahmati fi tarikhihi, qala 'allamani Syekh Umar Ibn Qatadah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala du'a li akhiriha, wa qala ma zala masyayikhuna yatawassuna bihi wa yaqra'unahu wa ma fatani tula umri. Ini yang disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebut dalam kitab beliau Tarikh Jamaluddin Sibti Ibn Jauzi, dalam kitab beliau, nama kitab beliau Tarikh, disebut dalam Tarikh, kitab Tarikh Syekh Jamaluddin Sibti Ibn Jauzi. Beliau menyatakan bahawa telah menakalkan daripada guru beliau Syekh Umar Ibn Qatadah Al-Maqdisi akan doa akhir tahun, doa akhir tahun dan doa awal tahun. Katanya senantiasa guru kami berwasiat mereka itu dengan dia. Sentiasa berwasiat, kalau boleh bacalah doa ni, kata. Dan membaca akan dia dan tiada meluputkan daku sepanjang umurku. Jadi syekh saya, dia kata Syekh Umar Ibn Qatadah dan Maqdisi sentiasa baca doa ni sehingga meninggal dunia. Aku pun begitu. Aku tak pernah tinggal baca doa ini. Apakah sandaran hukum? Sebab ada orang kata doa ni asal daripada Syiah. Ada ustaz-ustaz banyak dalam YouTube, orang pun bertanya bertubi-tubi, semalam boleh ke tak boleh ustaz nak baca doa aja. Baca doa. Kita masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, masuk tandas ada doa, keluar tandas ada doa, naik kereta ada doa.
naik kenderaan pun ada doa, pakai pakaian pun ada doa, tanggal pun ada doa. Tiba masuk tahun tak ada doa. Betul. Masuk tandas ada doa, keluar tandas pun ada doa. Awal tahun tak ada doa, akhir tahun pun tak ada doa. Seolah-olah lompong satu amalan di dalam Islam ni. Yang lain ada. Nak bersetubuh pun ada doa. Nak bersetubuh pun ada doa. Akad nikah, lepas akad nikah, semua ada. Tiba-tiba akhir tahun tak ada, awal tahun tak ada. Sebab dia kata serupa dengan Syiah. Betul, dalam kitab Syiah memang ada doa. Doa awal tahun dan akhir tahun, dan punya amalan dia lagi banyak. Yang disebut dalam kitab Mafatihul Jinan. Kitab yang besar di kalangan ulama-ulama Syiah. Itu dia punya riwayat. Dan doa dia lagi panjang. Jadi ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah, dia juga mempunyai sandaran. Walaupun tidak ada satu hadis yang jelas, tetapi mempunyai kaedah yang dinamakan kaedah qiyas, yang saya bahaskan sebentar lagi. Yang akan saya bahas sebentar lagi. Maka ada pun doa awal tahun, maka iaitu, ini doa awal tahun yang disusun oleh ulama. Ni tak ada hadis, memang ulama yang susun, yang disebut oleh Syekh Jamaluddin Sibti Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala. Dan doa ini telah disebut oleh ramai di kalangan para alim ulama. Di antaranya seorang ulama yang terkenal, Al-Allamah Syekh Ahmad Dairabi rahimahullah ta'ala telah menyebut dalam kitab beliau Mujarrabat Dairabil Kabir. Begitu juga Al-Imam Syekh Abu Abdullah Muhammad Ibn Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala telah menyebut dalam kitab beliau Al-Mujarrabat li Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Dan telah disebut juga dalam kitab yang terkenal, iaitu kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhab An-Nafais li Syekh Abdul Rahman Ibnu Abdissalam Ibnu Abdul Rahman Ibnu Osman As-Safuri Asy-Syafi'i, yang meninggal dunia pada tahun 894 Hijriah. Ulama Syafi'i yang terkenal mengarang kitab nama dia Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, karangan Syekh Abdul Rahman Ibnu Abdissalam Ibnu Abdul Rahman Ibnu Osman As-Sufuri Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i beliau. Meninggal dunia pada tahun 894 Hijriah. Syekh menyatakan bahawa membaca doa ini banyak kelebihannya. Katanya apabila dibaca, qala syaitanu ta'ibna minhu tula sanatihi fa afsadahu fi sa'atin wahidah wa walla yahsud turab ala wajhi. Siapa baca awal doa awal tahun ini, sehingga syaitan berkata, penatlah saya, dia kata, penatnya kami ta'ibna, disebabkan doa ini sepanjang tahun, dan binasalah ia, sehingga dia lari dalam keadaan mengambilkan tanah, disapukan, dia letakkan dekat muka kerana merasakan kecewa sangat. Ini disebut oleh pengarang kitab Nuzhatul Majalis. Mana kita berdoa, kalau Allah mustajabkan, Allah pelihara kita daripada semua daripada gangguan syaitan. Apa doa dia? Allahumma, ya Allah. Allahumma tu ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma antal abadiyyu, engkaulah yang abad, yang abadi, yang kekal. Al-qadimu, yang qadim. Al-awwalu, yang awal. Wa ala fadlikal azimi, dan kelebihan engkau yang agung. Wa karami judika, wa karami judikal muawwal, dan kemuliaan judika, iaitu kemurahan engkau, al-muawwal, yang melimpah luah. Contohnya kalau dalam ilmu parai kita ada aul, dia limpah. Kalau masalah tu 12 naik pada lagi, itu dinamakan aul, muawwal, melimpah-limpah. Judika. Semalam ada orang baca doa, sebab dia tak ada baris, dia ikut baris yang ada dalam belakang Yasin. Ada yang baca wa wujudika, asalnya wajudika, sebab wa ada yang menganggap bahawa itu wujud. Wujudika, dia kata, ya wajudika, jud wajudikal muawwal. Hadza amun jadidun, hadza
Ini tahun ni, hari ni lah. Amun jadidun, tahun baru. Am ini dalam bahasa Arab merujuk kepada tahun yang baik. Kalau sanah ni menunjuk kepada dia kadang baik, kadang tak baik, itu sanah. Sanah ni biasanya disebut dalam Quran, sinin-sinin ialah zaman kemarau, zaman bencana, sebut sanah. Adapun am ini merujuk kepada baik. Oleh sebab itu kullu amin wa antum bi khair. Tidak disebut kullu sanah wa antum bi khair. Kullu am. Kullu amin wa antum bi khair. Betul dalam bahasa Melayu terjemah sanatun tahun, amun pun tahun. Tapi dalam sudut penggunaan bahasa Arab, am ini biasa merujuk kepada yang baik-baik. Mudah-mudahan bila kita baca hadza amun jadidun, mana tahun ni baik belakang. Tak adalah kita diuji dengan ujian yang berat-berat begitu. Musibah yang berat-berat, tapi musibah yang menambahkan keimanan gitu. Ini dia sudut kaedah bahasa Arab. Dia boleh hadhihi sanatun jadidatun, betul. Contoh orang sebut sanah helwa, bahasa pasar orang Malaysia pun banyak sanah helwa, entah sanah helwa. Sanah helwa tu makna manis, bagus, cantik, nama sedap gitu. Sanah helwa. Kalimah sanah ni biasanya gitu merujuk kepada kadang okey, kadang tak okey. Itu kalimah sanah. Oleh sebab itu dalam doa ini tidak menyebut hadhis sanatun jadidatun, tapi hadza amun jadidun. Ini tahun yang baru. Qad aqbala ay qad aqbala amun jadidun. Ini telah datangnya bulan ataupun tahun yang baru. As'alukal ismata fihi. Aku memohon kepada Engkau ya Allah terpelihara fi hadzal am, pada tahun ini. Minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Wa auliyaihi, dan juga wali-wali dia, ketua-ketua dia, pengikut-pengikut dia, wa junurihi, dan bala tentera dia. Wal auna ataf pada as'alukal auna, dan aku memohon perlindungan, minta Allah berikan pertolongan, Allah mintakan pertolongan. Wal auna mana minta pertolongan, ala hadhin nafsi al ammarati bisu, minta Allah berikan pertolongan melawan mengharungi nafsu ammaratu bisu, supaya kita sepanjang tahun ni tak terpedaya dengan nafsu ammaratu bisu. Wal istiqbala, waw tu ataf pada as'aluka, wa as'alukal istiqbala. Ini dalam kitab kita. Nanti saya bandingkan dengan kitab asal bahasa Arab. Wal istiqbala, dan aku memohon kepada Engkau ya Allah istiqbal, menyambut, maju ke hadapan. Bima yuqarribuni ilaika zulfa, sesuatu yang menghampirkan ibadatku kepada Engkau ya Allah. Ini dia terjemah wal istiqbal, tapi yang paling tepat ialah wal insyighal. Wal ishtighala itu paling tepat. Semua doa-doa yang ada pun wal ishtighala, kan wal istiqbal, wal ishtighala, hamzah wasal. Wal ishtighala itu paling tepat dalam banyak kitab-kitab yang dibandingkan wal ishtighala. Bukan saya banding dengan surah-surah Yasin yang diterjemah, yang ada di pasaran, tapi dalam kitab-kitab Arab, dua mujarrabat di Imam Sanusi, di Imam Dardil, dan beberapa kitab-kitab yang lain termasuk Nuzhatul Majalis, wal ishtighala. Mana as'aluka al-ishtighala, dan aku memohon kepada Engkau ya Allah supaya aku ini menyibukkan diri. Menyibuk di sudut apa? Iaitu melakukan ibadat yang menghampirkan diri kepada Engkau ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang maha nama Jalal, Jalil, maha agung, maha wal Ikram, dan maha mulia. Ini doa yang disarankan oleh Syekh kita ni. Di dalam kitab Al-Hadiqatul Yabi'ah, Al-Hadiqatul Yani'ah,
minal ad'iyatil jami'ah, al-hadiqatul yani'ah minal ad'iyat al-jami'ah, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdullah Ali Al-Hakami. Kitab ni saya beli di Madinah Munawwarah. Sebab ada orang kata ini doa ni doa Syiah kan. Geng-geng ustaz-ustaz Wahabi ni dia kata ini Syiah. Kitab ni saya beli di Madinah Munawwarah dan dibenarkan dijual di Madinah. Maknanya di Madinah ni dia straight. Mekah dan Madinah kalau sudut kitab dia cukup straight. Kitab sifat 20 pun tak boleh jual. Kitab selawat pun susah kita nak jumpa. Dia memang saring habis. Dulu kita Kashful Ghummah dijual, sekarang mamnu. Ada jual tapi sorok. Kita kata fi Kashful Ghummah selawat hari Isnin, hari Selasa. Dalailul Khairat ringkasan ada tapi sorok. Kalau setengah kedai tu bila tanya, mana dia jangan tanyalah benda ni aku kena, dia kata aku kena tangkap nanti. Sebab benda tu tak boleh jual straight gitu. Mana benda yang tak betul tak boleh, ataupun kesamaran tak ada hadis Nabi semua, dia kesamaran dia tak boleh. Itu di negara Arab Saudi. Kalau di Mesir ni semua jual, sesat ke tak sesat semua ada. Itu Mesir pula, dia maftuh. Kitab ni dijual di tanah suci, iaitu kitab yang bernama Al-Hadiqatul Yani'ah nama dia. Saya petik dalam kitab ni. Asas di kalangan para alim ulama membaca doa ini menyebut bahawa ad-du'a'u 'inda ru'yatil hilal wa dukhuli awwal syahri. Doa ketika melihat anak bulan dan juga masuk bulan yang pertama. Ini kita masuk bulan pertama ni, bulan Muharram. Bila kita diberitahu nampak anak bulan, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Bila kita nampak anak bulan, kita pun Allahu Akbar, sebagaimana yang telah saya uraikan doa ketika mana diisytiharkan hari ataupun bulan Ramadan dulu. Minta supaya Allah berikan keberkatan, Allah berikan iman, Allah berikan salamah, kesejahteraan dan Islam dan taufik, sebagaimana lima tuhibbu wa tarda, sebagaimana yang telah engkau suka dan engkau redha ya Allah. Ya Allah. Kemudian diriwayatkan daripada Abdullah bin Hisham adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan doa ini, idza dakhalat as-sanatu aw asy-syahru, idza dakhalta sunnat, atau idza dakhalat, apabila tiba tahun baru ataupun bulan baru. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa ridwanin minar rahman wa jiwarin minasy syaitan. Jadi Nabi SAW telah mengajarkan doa masuk tahun baru ataupun bulan baru. Allahumma adkhilhu, ya Allah masukkanlah kannya, alaina, ke atas kami. Allahumma adkhilhu, iaitu amun jadid, iaitu tahun yang baru. Masukkanlah kami, golongkanlah kami. Allahumma adkhilhu, huwa am jadid, alaina, ke atas kami, bil amni, dengan aman, wal iman, iman, was salamah, sejahtera, wal islam, dan Islam, wa ridwan minallah, keridaan daripada Tuhan, wa ridwanin minal rahman, ridwan daripada Tuhan Rahman, iaitu Allah bersifat Rahman, wa jiwarin minasyaitan, dan terpelihara daripada syaitan. Hadis ini disebut oleh Imam Ibn Hajar Haytami dalam kitab beliau Majma' Al-Imam Al-Haytami jilid yang ke-10, hadis yang 149, telah diriwayatkan juga Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat hadis yang ke-6239 dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa sama ada awal tahun ataupun awal bulan baca doa ni. Justru itu. Saya baca kitab ni ya. Justru itu. Wa hadza
berdasarkan hadis ini. Wa li ba'dis salihin du'aun yuqalu fi awwalil amin wa akhirih, maka sebahagian di kalangan para alim ulama yang soleh telah menyusun juga doa tambahan. Kalau nak baca hadis yang dalam hadis tadi, lagi baik Allahumma dakhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa ridwanin minar rahman wa jiwarin minasy syaitan, Allahumma antal abadil qadimul awwal wa ala fadlikal wa fadlikal azim wa karami judikal muawwal ala kana ahsan. Lagi bagus, sebab kita menggabungkan ada hadis, kemudian kita gabung doa yang disusun oleh ulama. Itu lagi bagus, tak ada khilaf. Sebab ini ada hadis Nabi SAW umum, sama ada ia awal tahun ataupun doa akhir tahun. Ini yang disebut dalam kitab ini. Dan kalau dalam kitab ni dia ada sambung lagi, kita tak ada sambung doa ni. Allahumma inni as'aluka an taghfirali. Doa dia yang bawah kita, ya zal jalali wal ikram. Abi ya zal jalali wal ikram, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepada engkau, an taghfirali, bahawa engkau ampunkan bagiku jami'a ma madha min umri, semua yang telah berlalu daripada umurku, wa tahfazuni, dan engkau as'aluka an tahfazani, dan aku memohon kepada engkau ya Allah supaya peliharakan aku fima baqiya minhu, pada barang yang tinggal lagi. Ya arhamar rahimin, Tuhan, wahai Tuhan yang maha pemurah segala pemurah. Ini kitab ni saya beli di Madinah Munawwarah, mutadawal, memang ada dijual, yang disahkan oleh bahagian di sana ada nama dia Qismul Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Dia kalau disebut dalam sistem Islam ni Hizbah, iaitu kalau sini penguasa telah diberikan kuasa oleh kerajaan Saudi, boleh nak rampaskan semua. Kalau kita KDN lah, dan dia tak perlu dibawa kepada mahkamah, dia tak perlu bawa mahkamah, dia mereka terus compound terus. Ini kuasa bahagian al-amru bil ma'ruf, bermakna doa yang kita baca ni bukan Syiah. Doa yang kita baca ni bukan Syiah. Syiah punya lain. Betul, Syiah memang ada. Dalam kitab Mafatihul Jinan menyebut bahawa diriwayatkan kepada Al-Imam Ridha, tapi doa dia begitu panjang. Doa dia panjang, hampir kepada 2 muka surat. Kitab kita ni hampir 2 muka surat, lagi panjang. Kita pendek je doa kita. Sekurang-kurang adalah doa yang kita baca, lengkaplah. Mana akhir tahun pun ada doa, awal pun ada doa, berdasarkan umum hadis Nabi SAW. Umum hadis. Nak lebih baik, gabung dua-dua, itu lagi bagus. Itu yang adalah terlebih baik. Satu doa yang Rasulullah ajar, satu lagi iaitu doa yang disusun oleh para alim ulama. Kerana di dalam kaedah usul fiqh ni ada beberapa nama. Ada dinamakan tahqiq, ada dinamakan tafri', ada dinamakan tazwiq, ada dinamakan tarqi dalam kaedah usul fiqh. Ada dinamakan tafri', nama dia. Tafri' iaitu anta tufarri'ul hukma ghairahu. Kamu cabangkan hukum akan selain dia. Contohnya, hukum membaca doa akhir bulan dan awal bulan. Maka kita perluaskan permasalahan, awal bulan pun ada doa, akhir bulan pun ada doa, bulan ada doa, tahun tak ada doa. Maka kita cabangkan hukum dia, dinamakan tafri' dari sudut kaedah usul fiqh nama dia, iaitu kita cabangkan, dinamakan kaedah tafri' nama dia. Oleh sebab itu dalam kitab fiqh far'un dicabangkan, iaitu dicabangkan permasalahan, iaitu awal tahun dan akhir tahun, tanpa ada was-was lagi. Lepas dia tak payah mesti Ustaz syukuri lah, nak baca doa ke tak baca doa. Ni lagi nak masuk maghrib ni Ustaz, dia kata nak baca doa, ya Allah bacalah doa. Baca doa pun tak boleh. Baca doa je, minta ke Allah Ta'ala supaya Allah selamatkan kita daripada syaitan dan kuncu-kuncu syaitan ini. Ini dalil mereka yang tuduh yang kita baca ni, datangkan dalil yang diharamkan, yang mengatakan haram, bid'ah, datangkan dalil. Jangan cakap atas angin tanpa ada sandaran apa-apa.
Saya baca hari ini supaya kita ada sandaran. Ini sandaran dan beberapa rujukan yang diakui di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Dan seterusnya lagi, dibacakan dia 3 kali. Berapa nak baca ni doa ni? Baca 3 kali. Siapa-siapa yang belum baca lagi, boleh baca. Masih lagi awal tahun. Dan seterusnya lagi, maka bahawasanya syaitan berkata, mudah-mudahanlah gitu. Ini tak ada hadis kan? Ada hadis tadi hanya menyebut wajawarim minasyaitan, pelihara daripada syaitan. Sebab kita baca doa, ambil daripada tu, ambil daripada itu. Maka diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Awsat tadi. Ulama kata kalau kita baca doa ni juga, syaitan akan berkata, meminta aman daripada dirinya, daripada barang yang tinggal daripada umurnya, dan wakil Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia akan 2 malaikat yang mengawal keduanya daripada syaitan dan bala tentera. Karena bila kita baca doa ini, sebenarnya syaitan berkata, seolah-olah begitu, syaitan berkata, dia kata telah penatlah aku. Dia kata penat. Syaitan ni akan berkata ta'ibna. Dia kata ta'ibna minhu tula sanatihi. Dia kata sepanjang tahun ni penatlah kita. Fa afsadahu fi sa'atil wahidah, akan membinasakan dia ketika itu juga gitu. Dan dia rasa terhina. Kalau Allah makbulkan doa, kita baca Allahumma inna nas'alukal ismata, ya Allah peliharalah kami ya Allah, fi hadzal am minasyaitanir rajim wa awliyaihi. Mustajab doa, terutama ketika mana nak tenggelamnya matahari, pertukaran 2 malaikat. Dan bila tenggelam saja matahari, kita baca doa baru pula, maka para malaikat ni bersilih ganti. Malaikat ia menyaksikan. Mudah-mudahan mustajab. Bila mustajab, maka syaitan ini akan rasa naya kita. Oleh sebab itu orang tak suka baca doa ni, dia suka syaitan ganggu dia. Dia pun tak ada doa. Dia cakap orang sana tak betul, orang sana tak betul. Rasulullah ada ajar doa awal tahun akhir, awal bulan, akhir bulan. Dia tak ada baca doa. Entah ni. Tengok dulu dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama-ulama kita. Kita tak sampai taraf ulama, maka kita kena baca kitab ulama, apa hujah dan sandaran ulama. Apa hujah dan sandaran ulama. Ni kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani sebagai pencerahan kepada kita. Dan seterusnya lagi. Dan kata Syekh Abu Yusr Al-Qattan, iaitu beliau ialah Khalifah Syekh Karimuddin Al-Khalwati. Syekh Karimuddin Al-Khalwati, beliau ada seorang ulama Khalifah Tariqah Al-Khalwati. Khalifah Tariqah iaitu Tariqah Khalwati. Beliau berkata, iaitu Al-Allamah Abu Yusr Al-Qattan Khalifah Syekh Karimuddin Al-Khalwati. Al-Khalwati daripada beliau berasal daripada Damardash. Ini tak betul, beliau berasal daripada Damardash. Dal, mim, ra, dal, alif, shin. Beliau berasal daripada Damardash. Kalau kita pergi Kahirah, kita akan jumpa satu hospital dekat dengan Universiti Ain Syam, iaitu dekat Abbasiyah. Nama dia Mustashfa Damardash. Mustashfa Damardash di antara hospital awal. Siapa pergi ziarah Mesir, kita akan jumpa belah tepi tu ada satu hospital lama, iaitu nama dia Mustashfa Damardash. Syekh Karimuddin Al-Khalwati
Damardash ni di antara ulama sufi yang mula-mula mengasaskan hospital. Jadi kalau kita ziarah Mesir akan diceritakan kisah ini, iaitu namanya ialah Damardash. Betul kan? Tak betul ni ya? Nama dia Damardash. Ini disebut dalam kitab Mujarrabat Al-Imam As-Sanusi dan juga Al-Imam Dardil. Al-Imam Dardil. Damardash ialah satu tempat di Mesir. Damardash, bahasa Inggeris sebut Demirdash apa nama? Demirdash. Bahasa Arab Damardash. Ma'ruf. Itu tak betul tulisan. Beliau berasal daripada tariqah Al-Khalwatiyah. Khalwatiyah. Al-Damardash rahimahullahu ta'ala kata Syekh bahawasanya barang siapa membaca ayatul kursi pada awal Muharram pada pertama tahun 360 kali dengan bismillahirrahmanirrahim pada awalnya tiap-tiap kalinya dan tak kala tamamnya dibaca doa ini. Ini hari ini. Siapa nak dapat keberkatan ni, bacalah keberkatan. Nak dapat, bacalah ayatul kursi. Haji Rahman, mana Haji Rahman? Baca ayatul kursi sebanyak 360 kali. Jeffrey hari ini tak payah berjalan. 360 kali. Tak apa dibahagi-bahagikan zuhur berapa, lepas subuh ni kita baca sikit, nanti lepas zuhur kita baca sikit, kemudian kita baca. Ada ulama kata boleh sampai sepanjang bulan Muharram. Bermula daripada awal ini, nak habis hari ini tak terhabis. Barang-barang bermula hari ini dah mula kita susun nak baca 360 kali ayatul kursi. Tapi kalau hari ini boleh habis, alhamdulillah. Kalau besok habis pun boleh. Kalau hari ini ini mumtaz entah. Gadak bahasa Mesir kata bagus. Entah orang yang strong lah begitu. Baca 360 kali. Ni kakak-kakak macik-macik. Hari ini cakap ayahnya, hari ini masak simple-simple je. Simple-simple. Goreng ikan kembung saja. Cicah dengan kicap. Sambal ke apa, cukup. Sebab Ustaz Syukri kata baca 360 kali. Siapa cucu-cucu balik, pergilah bawa berjalan. Bagilah Ipam Musa ke apa semua, jangan kacau nenek nak baca. 360 kali. Bismillahirrahmanirrahim, baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Habis bismillahirrahmanirrahim, baca ayatul kursi. Dah tamam 360, dibaca doa ini. Malam tadi pun kita baca tapi tak ada baca ayat kursi. Gabung ni. Allahumma ya Allah, ya muhawwilal ahwal, wahai Tuhan yang mengubah-ubahkan keadaan, yang boleh mengubahkan keadaan ni baik tak baik, sihat tak sihat, senang tak senang. Allah Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Palingkanlah, tukarkanlah, tahwilkan, tukarkan keadaan kami ini kepada apa? Ahsanil hal, ahsanil ahwal. Hawil halana ila ahsanil hal. Tukarkan, palingkan kepada sebaik-baik keadaan kepada kami. Bihaulika, dengan daya upaya engkau ya Allah. Wa quwwatika, dan kekuatan engkau. Ya azizu, wahai yang gagah perkasa. Ya muta'ali, yang tinggi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Kalau wa sallallahu ujungnya wa sallam, wa sallillah ujungnya wa sallim. Kalau fi'il madhi fi'il madhi, kalau fi'il amar fi'il amar begitu. Wa sallallahu ujungnya wa sallama, wa sallillah wa sallim. Itu kaedah bahasa Arab. Apa kelebihan kata Tuan Syekh? Maka bahawasanya dipeliharakan daripada barang yang dibenci akan dia. Maka insya-Allah baca ayat kursi
bukan satu ayat kursi, bukan sekali. Dibaca ni sebanyak 360. Memang insya-Allah akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Allah pelihara ayatul kursi. Di dalamnya ada Ismul Azam, nama Allah yang agung. Dipeliharakan daripada barang yang dibenci akan dia. Allah peliharakan insya-Allah daripada sesuatu yang dia tak suka, yang tidak baik, dan dicuba maka sah ia. Syekh kata memang saya aman. Tuan Syekh kata memang saya aman. Alhamdulillah jarrabtu wa sahhahtu. Aku memang dah buat tiap-tiap tahun dan memang Allah peliharakan daripada segala benda yang tidak baik, bencana semua Allah pelihara. Bukan baca mengarut-ngarut, ini baca ayat kursi yang diberikan ilham oleh Allah Ta'ala kepada ulama yang soleh, bahawa amalan ni kalau amal awal tahun, insya-Allah sepanjang tahun ni Allah pelihara. Kita jangan fikir orang lain kata, fikir yang ulama yang telah amalkan, Allah berikan kepada dia. Orang lain cakap, dia tak ada pengalaman. Orang ulama ni di atas pengalaman dia. Ya Allah ilhamkan membaca ayatul kursi, bukan baca yang lain, ayatul kursi. Ala-ala orang memang tertidur terus. Paling tinggi boleh baca ayatul kursi sekarang daripada awal sehingga sampai 50. Jangan. Dia free lepas dia baca sampai 50, tak terlelap, memang entah hebat. Kalau ayatul kursi ni 10 pun menguat, tak cukup tidur lah Ustaz mana tadi. Tapi kalau sembang cukup tidur. Kalau baca ayat kursi tak cukup tidur. Memang gangguan syaitan-syaitan tak suka. Sama balik kita. Ini amalan. Amalan. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Dan ada pun doa pada akhir tahun. Ini doa akhir tahun. Maka dibaca doa ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, terbalik dia, ma amiltu, dia tersilap tulis, ma amiltu, tidak aku kerjakan, lakukan, fi hadhis sanah, pada tahun ini, walaupun hujung tahun, lepas asar semalam, sebelum maghrib kita baca, mimma nahaitani anhu, satu yang telah kau tegahkan supaya aku tinggal akannya, walam atub, aku dah buat tapi tidak bertaubat. Itu sebab dia guna kalimah sanah. Sanah ni mungkin kita buat benda-benda dosa, sebab sanah dia tak sebut. Allahumma ma amiltu fi hadzal am, ada sebut fi hadzis sanah, kena sesuai sebab kita buat dosa. Wa halumtu fiha wa halumta fiha anni, kalimah haluma menunjukkan kepada halimnya Allah. Kalau halama maksud lain, halima maksud lain. Haluma ya'lumu halim, nama Allah. Tetapi engkau ya Allah bersikap lembut ke atasku walaupun aku telah buat dosa. Wa halumta fiha, fi sanah tadi, anni daripada aku, diberikan bi fadlika, dengan kelebihan engkau, ala uqubati, tidak diseksakan aku walaupun aku dah buat dosa, tapi di atas kelebihan engkau ya Allah, masih lagi aku boleh hidup, masih lagi aku menikmati nikmat-Mu. Allah tak seksa kita lagi. Wa wa'adtani taubata, dan kau telah menjanjikan kepada aku taubat, ba'da jur'ati, selepas aku berani buat dosa, ala maksiatika, di atas beraninya aku melakukan maksiat kepada engkau. Fa inni astaghfiruka, sekarang ya Allah aku minta ampun kepada engkau. Faghfirli, ampunlah dosaku ya Allah. Wa ma amiltu fiha, apa yang telah aku lakukan padanya, mimman tardahu, daripada apa yang kau redha. Wa wa'adtani alaihi thawaba,
dan kau telah janjikan kepadaku alaihi atas amal tadi as-sawaba, iaitu pahala, iaitu kalau kita bertaubat dan beramal soleh Allah beri pahala. Fa as'aluka, aku memohon kepada engkau ya Allah, an taqbalahu anni, engkau terimakan amalan itu daripada aku, wala taqta', dan jangan kau putuskan rajai, harapanku, minka, daripada engkau ya karim, wahai Tuhan yang maha mulia. Ini kita dah baca dah semalam kan. Sama ada betul baca tak betul baca itu cerita lain semalam. Sebab belakang surah Yasin tu dia tidak ada ganti nama, dia guna as'alu. Kalau Tok Imam tolong baca, maka tukar kena nas'alu. Semalam kita dengar Tok Imam pun as'alu. Sebab apa? Beriman kepada apa yang ditulis. Yang ada belakang Yasin tu dia tulis as'aluka, dia pun baca as'aluka. Yuqarribuni. Sebab yuqarribuna ilaika zulfa. Ni tukana, as'alu tukar nas'alu. Kalau Tok Imam tak faham juga tahun akan datang, cakap pada jemaah, sama-sama baca ikut saya ya, sebab saya tak tahu nak ganti nama. Begitu. Untuk lebih adil, sama-sama baca. Allahumma amiltu fi hadis sanah mimma nahaitani. Kalau ramai, mimma nahaitana. Kalau seorang, mimma nahaitani anhu walam atub. Kalau ramai, walam natub. Nampak ni? Wa halumta fiha anni anna bifadlika ala uqubatina wa wa'adtani wa wa'adtana. Nampak ni? Banyak tu kena ganti nama, kena talaki sebelum baca, kena tukar. Akan datang siapa? Jeffrey, kita rakam dulu mana-mana anak murid Ustaz Syukri, ini baca doa sudah ganti nama, siapa jadi Tok Imam atau pembaca untuk ahli keluarga. Kalau tidak baca ni dia saja yang selamat, orang lain tak selamat. Kenapa tak selamat aku gangguan syaitan ni, sedangkan Tok Imam dah baca, Tok Imam baca untuk dia saja. Selamatlah aku min awliyai, orang semua ada pada bala tentera syaitan semua ni, dia je selamat, kita masalamah terus, masalamah. Sama balik kita dibaca 3 kali, bukan baca sekali, baca 3 kali. Ustaz semalam baca 3 kali, alhamdulillah. Dia baca 3 kali, maka bahawasanya syaitan berkata, ya telah kami penat sepanjang-panjang tahun, maka dimasakan dia dalam 1 saat. Kalau Allah izinkan, binasa syaitan tu. Nak ganggu kita tu tak dapat mengganggu, tak dapat ganggu, kerana Allah peliharakan kita di atas makbulnya doa ni. InsyaAllah ulama telah cuba gitu. Berdasarkan yang diambil tadi, daripada dalil-dalil Nabi SAW, gabungkan doa. Dan telah menyebut oleh Sayyiduna Muhammad al-Mad'u Ghausullah, iaitu al-Mad'u ni yang dipanggil Ghausullah. Dia ni ulama kata sampai maqam Ghaus, maqam Ghausullah. Di dalam kitabnya Al-Jawahirul Khamsu, nama kitab ni ialah Al-Jawahirul Khamsu. Kitab ni Al-Jawahirul Khams ini membahaskan tentang rahsia-rahsia ibadat. Ini kita tasawuf, Al-Jawahirul Khams, ataupun disebut sini Al-Jawahirul Khamsah, tapi yang tepat Al-Jawahirul Khamsu. Dan menceritakan tentang ahwal dan maqamat dan ma'rifatullah. Kitab Al-Jawahir karangan seorang ulama sufi yang alim, iaitu mendapat gelaran Ghausullah. Ghausullah. Tapi nama dia siapa? Nama beliau ialah nama beliau yang mendapat gelaran Al-Ghaus. Ini pembahasan dalam ilmu
tasawuf Ghaus ni. Ada kutub, ada Ghaus. Kutubul Ghaus nama dia. Contohnya Wali Abdal ada 40. Seorang ni nama dia kutub kepada Wali Abdal. Kemudian ramai-ramai kutub ni, ada Wali Abdal, Wali ada Anjab, Wali Nujaba, semua ni dia masing-masing ada kutub dia, ada ketua dia. Ketua yang ramai-ramai ni mesti ada tempat juga mereka nak rujuk siapa. Ini nama dia Ghaus, nama dia Kutubul Ghaus, nama dia Kutubul Ghaus. Nanti saya uraikan kedudukan wali ni dalam kitab Syairus Salikin jilid yang keempat, tapi tak tahu bila sampai. Ada masjid Tengkera. Nama beliau Syekh ni ialah Muhammad Ibnu Khatiruddin Ibnu Bayazid Ibnu Hawajah Al-Attar. Gelaran beliau Abu Muayyad. Asal beliau daripada India. Wah, Hindi asli. Ulama India ni ramai ulama yang hebat-hebat. Wali-wali Allah. Dulu diceritakan di Masjidil Haram ni ada seorang ulama India mengajar. Dia buta. Jadi ada seorang, sekarang ni memang dia kaya raya dah. India tu dia jadi kaya raya dah. Dia ada satu percetakan yang terkenal di tanah Arab ni. Dia belajar dengan Tok Syekh ni di Masjidil Haram. Zaman tu tak ada handphone semua ni kan. Dia tahu bahawa mak dia nak datang ke Mekah. Tapi mak dia nak call, dia tak tahu mana ada handphone, mana ada nombor telefon. Jadi hati dia susah hati. Tengah mengaji, dia kata entah sampai tak sampai mak saya ni daripada India. Dah habis mengaji, dia salam dengan Tok Syekh ni. Tok Syekh dia kata, cepat, mak kau ada dekat pintu depan tu. Orang buta, macam saya cerita malam tadi, orang buta kan. Orang buta, dia salam, cepat, mak kau ada dekat pintu. Pintu sekian-sekian, mak kau tengah tunggu. Sekian dia baru sampai daripada India. Tengok-tengok mak dia, Allah Akbar. Karamatul awliya. Mengajar di dalam sejarah dah meninggal dah Tok Syekh. Tok Syekh itu sudah meninggal dah. Dan dia doa kepada ni, alhamdulillah jadi kaya raya sekarang ni. Dengan main orang India ni, walaupun nampak India hitam legam kan, begitu. Pakai serban pun style India kan. Semayang pun style mazhab Hanafi. Allahu Akbar. Tapi Allah nak lantik orang jadi wali ni, tak kiralah bangsa apa pun. Dia ahlul hadis. Sebab orang India ni dia ramai ahlul hadis. Tengoklah kalau kita tengok kitab nama Fawaid Makkiyah, selawat Al-Makkiyah ni kan, yang sehingga yang menyusun selawat tersebut kuburnya harum, anak muridnya bermimpi, bermimpi kepada tuan gurunya, kenapa kubur tuan guru harum? Kerana sesungguhnya selawat yang telah ku baca. Dia susun selawat sampai hampir 700 lebih selawat. Jeffrey pun ada kitab kan. Babali dia baca selawat tu 600 kali. Terus yang dia dapat pegang atifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat sini dulu. Masa dekat sini dulu. Orang lain tak boleh. Babali masuknya dia kata, boleh buka. Bukan setakat tengok, boleh sentuh. Ni kata berkat sungguh selawat ni. Dia baca baru 600 belum sampai 700. Baru 600 dia baca, belum 700. Ini kelebihan yang diamal oleh para ahli ulama. Syekh ini seorang ulama sufi yang alim dan mengarang kitab yang dinamakan kitab Al-Jawahir Khams. Nama dia Al-Jawahir Khams. Jawahir Khams. Sama kita bahawasanya barang siapa membaca pada hari Ashura 70 kali, siapa baca pada Yaumul Ashura 10 Muharram nanti, 10 Muharram nanti kalau dibaca hasbiyallah
wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru. Hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Mana hasbi Allah tu, cukuplah bagiku ialah Allah. Wa ni'mal wakilu, sebaik-baik wakil. Sebaik-baik wakil. Siapa dia? Allah. Allah. Wa ni'mal maula, sebaik-baik penjaga ini, sebaik-baik maula Allah. Wa ni'man nasiru, sebaik-baik penolong ialah Allah. Ini Syekh sebut dalam kitab asalnya. Saya baca dalam kitab asal. Dia kata, bacalah man yaqulu yaumal asyra, kalau seorang-seorang hasbi Allah, kalau ramai-ramai hasbunallah wa ni'mal wakilu. Contoh kita nak ramai-ramai sama anak-anak kita, ahli keluarga, baca hasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ni'man nasiru 70 marratan, sebanyak 70 kali. 70 kali. Nescaya tiada mati pada demikian tahun itu. Dia kata. Tak mati dia pada demikian tahun. InsyaAllah siapa dapat baca ni, tahun tu panjang umur. InsyaAllah siapa dapat baca, dia kata. Dan jika sudah hampir ajalnya, nescaya tiada diberi taufik bagi membaca akan dia. Kalau dia ni memang tak panjang umur, memang nak mati tahun tu, dia Allah tak berikan taufik dia baca doa ini. Begitu. Fa idza dana ajaluhu lam yuwaffiq li qiraatihi. Kalau dia memang dekat-dekat nak mati, ada aja halangan nak baca doa ni. Jeffrey baca doa ni. Allah Ustaz, terlupalah, dia kata. Tiap-tiap tahun saya baca, terlupalah Ustaz. Itu tak lama tak ni. Begitu. Allah tidak taufikkan dia. Jaga-jaga bagi orang yang biasa amal kan. Ataupun dia sakit ketika itu, langsung tak boleh baca. Ini yang disebut oleh Syekh dalam kitab Al-Jawahir ni. Kitab Jawahir ni, kitab Jawahir ni yang saya beli ni, kira barulah Al-Jawahir. Dulu kitab ni lama. Saya pergi Mesir baru ni, saya beli baru Al-Jawahir Khams. Al-Jawahir Khams. Baca doa ni, insya-Allah umur panjang. Maka membaca akan dia, mana tidak diberi taufik membaca akan dia, itu tanda hampir-hampir nak meninggal dunia. Dan iaitu ini doanya. Ini doa dia. Subhana mala'il mizan. Doa ni sama dalam kitab Munyatul Musalli. Dan saya pernah baca kitab Munyatul Musalli di Masjid Tengkera. Siapa ada kitab Munyatul Musalli, doa dia lebih kurang sama. Munyatul Musalli iaitu amalan selepas mendirikan solat. Iaitu subhana mala'il mizan. Maha suci Allah. Subhanallah. Subhanallah. Dah tinggal tu. Tengok yang asal, nanti saya tengok yang asal. Subhanallah. Subhanallah, tertinggal. Subhanallah mil al-mizan. Subhanallah mil al-mizan, bukan mal al-mizan. Subhanallahi mil al-mizan. Maha suci Allah memenuhi timbangan. Wa muntahal ilmi, dan kesudahan segala ilmu. Wa mablagha ridha, iaitu tempat keredaan Allah lah. Wa zinatul arsy, setimbangan arash. La malja'a wa la manja min Allah illa ilahi. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat yang terselamat, minallah, daripada Allah, illa ilaihi, melainkan kepadanya, melainkan kepada Allah. Tak ada tempat yang terselamat, satu perlindungan yang cukup selamat, melainkan kembali kepada Allah.
Adad syaf'i, sebilangan genap, wal witri, dan juga sebilangan ganjil. Wah, banyak tu sebilangan genap. Cuba kira seluruh dunia yang tahu aman, yang genap dan yang ganjil, sebilangan itu. Wa adada kalimatihi tammati kulliha, dan sebilangan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. As'aluka salamata, aku mohon kesejahteraan, selamat kepada engkau ya Allah, bi rahmatika, dengan rahmat engkau, ya arhamar rahimin, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wa huwa hasbi, cukuplah Allah itu bagiku. Wa huwa hasbi. Wa ni'mal wakilu, sebaik-baik wakil. Wa ni'mal maula, wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina khairi khalqi, sebaik-baik makhluknya, sayyidina Muhammadin, sayyidina, yang baca sayyidina, dia bersabdu, jangan baca sayyidina, dan jangan baca sayyidan nabi itu nasyid. Sayyidan ni bahasa ammi, bahasa betul sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan dibacakan dia sikit lagi, dan dibacakan dia 7 kali. Berapa kali nak baca? Baca 7 kali. Yaumul Asyura ni tak lama. Minggu depan dah ada Yaumul Asyura. Dan kata Al-Arifu Billah Sayyiduna Muhammad As-Sanusi, Al-Imam As-Sanusi, mengarang kitab yang bernama Mujarrabat, nama dia Mujarrabat Al-Imam As-Sanusi. Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala pula menyebut, nafa'ana Allahu bi barakatihi, mudah-mudahan Allah memberi manfaat dengan berkat Al-Imam As-Sanusi ni. Ya Allah telah beri berkat ulama yang alim, Al-Imam As-Sanusi. Barang siapa membaca akan doa ini, nescaya tiada mengena akan dia anak panah. Nampak ni, kalau orang panah kita lari, tak terkena sasaran panah kat kita. Kalau orang tembak pun ke tepi. Orang kata Ustaz Syukri dia kebal lah, orang tembak ke tepi dia. Ini amalan ulama dulu, amalan para alim ulama dulu, berhadapan dengan penjajah semua, tembak tak kena, ke tepi dia, ke tepi. Dan tiada mencapaikan daripada seterunya kebencian. Nampak ni, musuh kalau nak nama inayah dia tak sampai, kata. Tidak berjaya begitu, tidak berjaya. Dan tiada mengenakan dia pedih, iaitu alam ni mana alamun, kepedihan, kesakitan, kesengsaraan, itu mana pedih. Dalam bahasa Arab ni wala yanalu alamun alim, azabun alim, azab yang bersengatan, pedihnya, itu alam. Dan tiada mati, tiada mati, selama berkekal membaca akan dia. Nampak ni, siapa boleh baca ni umur panjang insya-Allah. Tak boleh baca, amal seminggu ni kalau tak boleh baca, dekat-dekat nak mati. Dan dikaitkan pada setengah riwayat pagi-pagi dan malam, baca pagi sekali, malam sekali, ataupun lepas asar. Maka apabila dikehendak Allah Ta'ala sampai makdurnya, sampai takdirnya, dilupakan dia yang demikian itu, tak boleh baca. Kalau dekat-dekat nak mati memang tak boleh baca. Dan iaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa sallallahu, kena baca wa sallama, tasliman daiman, mana salam sentiasa. Harastu nafsi, aku peliharakan diriku. Apa ni? Wa ahli keluargaku. Cantik doa ni. Wa mali, dan harta bendaku. Wa man hadarani, dan orang yang hadir kepadaku, yang jumpa dengan kita pun kita minta Allah peliharakan.
Tu. Wa ghaba anni, yang tak ada depan aku pun minta Allah peliharakan. Anak-anak kita yang kerja jauh-jauh, anak kita yang ada masih belajar, siapa nak pelihara ni? Tambah anak-anak perempuan kita pula, masih anak dara. Allahu Akbar, balik malam-malam kerja, macam mana ni? Kita hanya Allah saja kita minta. Ni doa dia. Al-Imam Sanusi ajar bil hayyil qayyum, iaitu kita minta pelihara itu dengan Tuhan yang maha hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Allazi la yamutu, yang tidak akan mati. Wa alja'tu zahri, aku berlindung akan belakangku ini, mana dirilah, fi hifzi zalika, pada memelihara sedemikian itu semua tadi, keluarga, harta, apa semua ni, lil hayyil qayyum, bagi Tuhan yang hidup lagi maha berdiri dengan sendiri. Wa asbahtu, kalau pagi baca wa asbahtu, kalau petang wa amsaitu. Jangan baca dua pula, wa asbahtu wa amsaitu, mana satu ni? Pagi ke petang? Kalau pagi wa asbahtu, kalau petang nanti baca wa amsaitu, tak payah sebut asbahtu. Pagi asbahtu saja. Wa asbahtu, aku berpagi-pagi, kalau pagi. Kalau petang kan wa amsaitu, dan aku petang ni fi jiwarillah, berada di bawah perlindungan Allah. Allah yang mana? Alladzi la yuramu, Allah yang tidak yuram ni, tidak akan sampai kemudaratan kepadanya. Ini dalam hadisnya, Allah alladzi la yuram, tidak sampai sebarang kemudaratan. Nampak ni? Siapa boleh mudaratkan Allah? Tak ada. Allah ad-darru, Allah yang boleh memudaratkan orang, tak ada orang yang boleh mudaratkan. Itu alladzi la yuram, tidak dimudaratkan. Wala yustaba, tertinggal sin dia, tertinggal sin. Wala yustabahu, ada dalam kitab yang lain wala yudamu wala yustabahu, dan tidak dizalimi, Allah tidak boleh dizalimi. Dan Allah wala yustabahu, tidak ada yang boleh menguasai ke atasnya. Istabaha bermakna istaula, yustabahu. Wa fi zimmatihi wa damanihi, pada tanggungan Allah, alladzi la yukhfiru damana abdin, yang tidaklah ia ya Allah yukhfiru, alladzi la yukhfiru, yang tidak memelihara damana abdihi, jaminan hambanya. Kita boleh jamin hamba diri kita? Tak. Allah, kita serah kepada Allah. Kita rasa kita ini okey ni, kita selamat. Dah, yang boleh menyelamatkan kita Allah. Wastamsaktu bi'urwatil wusqa, ku pegangkan dengan ikatan Allah yang kukuh. Rabbi wa rabbis samawati wal ard, Tuhanku, ya Tuhan langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Fattakhizhu wakila, jadikanlah Allah itu sebagai wakil yang sebenar. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal ke atas Allah. Wa'tasamtu billah, dan aku hanya berpaut dengan Allah. Wa fawwadtu amri ila Allah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Wallahu khairun hafizan, tambahkan alif, maka Allah tu sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Kita selawat ni adada khalqihi, sebilangan makhluk Allah. Wa ridha nafsi, sebilangan ridha Allah akan dirinya. Wah, itu makna walaupun kita baca selawat satu ni, kita minta macam sebilangan makhluk Allah, sebilangan ridha Allah. Wa zinata arsyihi, sebilangan timbangan arasy Allah. Wa dawami mulkihi, sebilangan berkekalannya kerajaan Allah. Wa midada kalimatihi, sebilangan dakwat menulis kalimat Allah. Itu kita baca dan disambung, dia kata sambung, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini akhir surah Taubah. Dan pada satu riwayat diulang-ulangkan akan dia fa in tawallaw faqul hasbiyallah, sebagaimana pengajian minggu lepas. Sebanyak 7 kali. Tiada mati pada dimpikan hari itu. InsyaAllah siapa dapat baca ni, Allah peliharakan kita. InsyaAllah kita sama akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Ta'ala. Ilahi nanjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Ilahi nanjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wahab li fi madinatihi qararan wa rizqan thumma dafnan bil baqi'i. Ilahi nanjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wa khatimatan biimanin wa sitran jamilan bil mujibi wa bis sami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wa sukna Makkata zamanan wa tawran wa bi Taibata fi mujawarati syafi'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Salatullah daimatun alaihi ma'al ashab wal alir rafi'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala peliharakan kita daripada sebarang kesempitan dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak kita berselawat, beramal berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.